Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, selamat pagi. Kaifa halukum? Apa khabar murid semua? Ustaz harap anda semua berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari-hari seterusnya. Okey, baik. Pada kali ini Ustaz akan menerangkan tentang pengenalan subjek pendidikan Islam untuk tahun 3. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan kita, marilah sama-sama kita memohon pertolongan dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Pada kali ini Ustaz akan terangkan tentang kandungan pembelajaran pendidikan Islam untuk tahun 3. Okey, baik. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks pendidikan Islam yang anda telah dapat. Anda boleh tengok buku teks anda. Ini ialah muka hadapan ataupun kulit buku teks anda. Buku teks pendidikan Islam tahun 3. Bila anda buka, anda akan okey, ini muka surat depan, kemudian isi kandungan. Okey, pada kali ini kita akan membincangkan isi kandungan apa yang akan anda pelajari daripada awal tahun, awal persekolahan sehinggalah kepada akhir tahun, minggu yang terakhir persekolahan. Apakah perkara ataupun pembelajaran yang akan anda pelajari? Baik. Pendidikan Islam pada tahun 3 akan berfokuskan kepada 7 kandungan ataupun 7 bidang pembelajaran sebagaimana yang anda telah pelajari pada tahun 1 dan tahun 2. Baik. Bidang yang pertama ialah bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran mengandungi ataupun terbahagi kepada 6 unit ataupun 6 tajuk. Okey, baik, kalau anda boleh tengok buku teks, okey, anda akan dapati terdapat banyak sangat tajuk di dalam bidang Al-Quran, 6 unit adapun 6 tajuk. Yang kedua ialah bidang hadis. Bidang hadis ada satu tajuk sahaja, tak banyak, ada satu tajuk ataupun satu unit sahaja. Bidang yang ketiga ialah bidang jawi. Terdapat 3 unit, 3 tajuk yang akan anda pelajari di dalam bidang jawi pada tahun 3. Bidang yang keempat ialah akidah. Terdapat 2 unit ataupun 2 tajuk untuk akidah. Yang kelima ialah bidang ibadah. Dalam ibadah anda akan pelajari 3 tajuk berkaitan dengan ibadah. Yang keenam bidang sirah, terdapat 3 unit ataupun 3 tajuk. Yang ketujuh bidang adab. Terdapat 4 tajuk ataupun 4 unit di dalam bidang adab. Okey, jika anda tengok, setiap bidang kebanyakannya terdapat 3 unit adapun 4 unit. Dan yang paling sedikit ialah bidang hadis, hanya satu unit sahaja. Okey, dan bidang yang paling banyak unit ialah bidang Al-Quran. Baik, kenapa Al-Quran banyak unit? Okey, Ustaz akan terangkan nanti pada slide seterusnya. Okey, baik. Sekarang bidang Al-Quran. Okey, sebagaimana yang Ustaz cakap tadi, Al-Quran mengandungi 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Baik, Al-Quran. Bidang Al-Quran merangkumi surah bacaan, surah hafazan, surah kefahaman dan aplikasi hukum tajwid. Baik, dia cakap Al-Quran
merangkumi bacaan. Pertama, bacaan. Yang kedua, hafazan. Yang ketiga, kefahaman. Dan yang terakhir, keempat, aplikasi hukum tajwid. Baik, disebabkan Al-Quran ni banyak sangat dia punya fokus. Sebab itulah Al-Quran, bidang Al-Quran mengandungi 6 unit. Yang mana unit-unit tersebut mewakili fokus yang tertentu. Contohnya, unit 1 dan unit 2 termasuk di dalam bidang Al-Quran memfokuskan aspek bacaan. Unit 1 dan unit 2 memfokuskan aspek bacaan. Sebab tu dia tulis unit 1, unit 2 membaca. Unit 1 membaca surah Al-Kafirun. Unit 2 membaca surah Al-Asr. Okey, jadi anda perlu mahir untuk membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr. Okey, baik. Jadi objektif pembelajaran bagi unit 1 dan unit 2 ialah membaca. Kalau anda dah berjaya membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr, dua surah ni secara bertajwid dan betul, barulah anda berjaya mencapai objektif pembelajaran. Kalau murid-murid berjaya baca tapi bacaannya lancar tetapi dari segi tajwidnya tidak tepat, anda masih perlu berusaha lagi supaya dapat membaca secara lancar, betul dan bertajwid. Okey, unit 3 dan unit 4 memfokuskan tentang hafazan, menghafaz. Okey, saya cakap tadi, yang pertama surah bacaan, yang kedua surah hafazan. Baik, unit ketiga dan keempat, dia cakap unit yang ketiga menghafaz surah Al-Kafirun. Unit yang keempat, anda dikehendaki menghafaz surah Al-Asr. Okey, jika murid-murid tengok, unit pertama dan unit kedua memfokuskan bacaan terhadap dua surah, surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr. Unit yang ketiga dan keempat memfokuskan hafazan, menghafaz. Kalau daripada segi surah yang sama sahaja, surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr. Okey, jadi surah yang perlu dipelajari surah yang sama, surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr. Yang membezakan ialah bacaan dan hafazan. Setelah anda mampu membaca dengan betul dan bertajwid surah Al-Kafirun, maka anda perlu teruskan dengan hafazan, menghafaz surah Al-Kafirun. Dah berjaya baca, anda perlu hafaz pula. Sama juga dengan membaca surah Al-Asr. Unit yang kedua membaca surah Al-Asr. Kemudian unit yang keempat ialah menghafaz surah Al-Asr. Okey, setelah anda berjaya membaca dengan betul dan bertajwid, anda perlu menghafaz surah Al-Asr. Perlu menghafaz maksudnya apa? Menghafaz ni maksudnya mengingati. Perlu ingat, perlu hafal dan perlu ingat. Okey. Baik, itu unit pertama 1, 2, 3 dan 4 yang memfokuskan bacaan dan hafazan. Baik, fokus yang ketiga ialah fokus kefahaman. Dia cakap surah kefahaman. Okey, cuba tengok unit yang kelima. Unit yang kelima, anda akan pelajari kefahaman surah Al-Fatihah. Baik. Okey. Apa yang membezakan unit 1, 2, 3, 4 dan unit yang kelima ini? Okey, unit 1 dan 2 membaca, unit 3 dan 4 menghafaz. Adapun unit yang kelima memfokuskan tentang kefahaman. Dan surah yang perlu anda pelajari ialah surah Al-Fatihah. Satu surah sahaja. Baik. Jika murid-murid perhatikan, dalam proses pembelajaran, kita perlulah pertama sekali pandai membaca. Bila dah pandai membaca, barulah kita menghafaz ataupun mengingati. Okey. Dan
seterusnya bila kita dah pandai baca, pandai dah boleh ingat, barulah kita memahami. Jadi yang ketiga ialah kita memahami kandungan apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Kita tak tahu. Untuk tahu lebih lanjut, untuk betul-betul menguasai, kita perlulah memahami surah tersebut yang kita pelajari. Okey, untuk tahun 3, anda perlu memahami surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dia tak letak di dalam unit untuk membaca dan untuk menghafaz? Kerana surah Al-Fatihah kebanyakannya semua pelajar-pelajar telah menghafaz, telah mengingati surah Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah kita telah belajar sejak daripada tahun 1 lagi. Ada yang lebih baik tu sebelum sekolah dia dah ingat dah surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ni ialah surah yang wajib diingati. Kenapa? Kerana setiap kali kita sembahyang, setiap kali salat, kita akan baca surah Al-Fatihah. Sebab itulah walaupun surah Al-Asr ni 3 ayat je, surah Al-Asr 3 ayat. Surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Tetapi kadang-kadang kita lebih ingat, murid-murid lebih ingat surah Al-Fatihah berbanding surah Al-Asr. Al-Fatihah 7, Al-Asr 3. Tapi dia lebih ingat 7 berbanding 3. Kenapa? Kerana Al-Fatihah selalu awak baca, selalu awak dengar. Sebab tu awak lebih mudah untuk mengingati. Jadi untuk tahun 3 awak akan terus belajar kefahaman surah Al-Fatihah. Apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Baik, unit yang ke-6 untuk bidang Al-Quran ialah hukum nun sakinah dan atau tanwin. Nun sakinah maksudnya nun yang ada tanda mati. Nanti kita akan belajar. Nun yang ada tanda mati. Nun kan kalau belajar baris dalam tajwid, dalam Iqra, ada baris fathah, baris atas. Ada baris kasrah, baris bawah. Ada baris dhammah, baris hadapan. Atas, bawah, hadapan. 3. Ada lagi baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Dan ada juga huruf yang tidak ada baris. Tidak ada baris maksudnya berbaris mati. Okey, jadi untuk tahun 3 kita akan belajar hukum dalam bidang tajwid, bidang Al-Quran, bahagian tajwid, kita akan belajar hukum nun sakinah, huruf nun yang berbaris mati. Ataupun tanwin. Tanwin maksudnya baris 2. Tak kisah baris 2 di atas, baris 2 di bawah ataupun baris 2 di hadapan. Okey, hukum tajwid inilah yang akan membantu anda membaca setiap surah, setiap ayat bacaan dengan betul dan bertajwid. Baik, itu ialah bidang yang pertama, bidang Al-Quran. Baik, seterusnya kita berpindah kepada bidang yang kedua, iaitu bidang hadis. Okey, dalam bidang hadis memfokuskan kemahiran membaca dan memahami hadis terpilih serta mengamalkan tuntutannya dalam kehidupan harian. Okey, bidang hadis hanya mempunyai 1 unit sahaja. Okey, untuk tahun 3 anda hanya akan didedahkan akan mempelajari 1 unit sahaja ataupun 1 hadis sahaja. Okey, walaupun 1 hadis. Okey, tajuknya ialah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Tajuk hadis tersebut berkaitan dengan yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Apa maksudnya? Nanti kita akan belajar. Baik, walaupun 1 hadis sahaja yang didedahkan, diajarkan murid-murid, namun murid-murid perlu betul-betul memahami hadis yang akan kita pelajari nanti. Okey, awak perlu tahu membaca hadis itu dengan betul. Seterusnya, kalau boleh, seboleh-bolehnya mengingati. Tapi kalau tak ingat pun tak apa. Yang penting anda mampu membaca.
Yang kedua, tahu maksud potongan hadis tersebut. Tahu apa kandungan yang diceritakan oleh hadis tersebut. Dan yang terakhir sekali, anda perlulah tahu pengajaran. Apakah perkara yang nak disampaikan oleh hadis tersebut. Dan anda perlu mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya kita berpindah kepada bidang yang ketiga, iaitu bidang jawi. Okey, sebagaimana yang anda telah pelajari pada tahun 1 dan tahun 2, bidang jawi maksudnya tulisan jawi. Baik, bidang jawi menekankan kemahiran membaca, membina dan menulis ayat serta teks. Kemahiran membaca, kemahiran membina dan kemahiran menulis ayat serta teks. Okey, ayat ni maksudnya ayat, satu ayat, dua ayat. Teks ni maksudnya apa? Okey, teks ni maksudnya gabungan beberapa ayat. Okey, awak buat satu ayat, awak tambah lagi ayat, awak kembangkan lagi sehingga membentuk satu perenggan contohnya. Okey, baik, satu perenggan itu kita anggap sebagai, satu perenggan tersebut kita boleh anggap sebagai teks. Maksudnya gabungan beberapa ayat. Okey, untuk tahun 3, kemahiran berfokuskan kepada imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Okey, baik. Pada tahun 3 anda akan pelajari imbuhan sahaja. Imbuhan. Ini imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama imbuhan awalan, yang kedua imbuhan akhiran, dan yang terakhir imbuhan apitan. Awalan maksudnya imbuhan berada di hadapan. Okey. Mesti anda tertanya-tanya, apakah imbuhan? Okey, baik. Kalau murid-murid dah belajar dalam bahasa Melayu contohnya. Dalam bahasa Melayu ataupun apa-apa bahasa sahaja kan terdapat kata dasar. Kemudian tambahan kepada kata dasar. Okey, contohnya kata dasar maksudnya kata yang asal, perbuatan. Satu contoh makan. Okey, makan ialah kata kerja, makan. Kata kerja makan, dan ia juga ialah merupakan kata dasar. Kata dasar maksudnya asal-asal kalau awak cari, memang dia perkataan makan tu berasal daripada makan. Awak tak boleh nak pecahkan lagi kepada ma ke, kepada kan ke, tak boleh. Okey, jadi memang dia berasal daripada perkataan tersebut, perkataan makan. Kalau tambah imbuhan maksudnya awak melakukan penambahan di awal kata dasar ataupun di akhir kata dasar, ataupun kedua-dua, di awal pun awak tambah, di akhir pun awak tambah. Okey, contoh perkataan makan tadi. Kalau awak tambah perkataan kata imbuhan di hadapan, contoh asalnya makan, awak tambah okey, memakan. Okey, memakan. Okey, memakan maksudnya awak tambah imbuhan di awal. Jadi ia akan menjadi perkataan tersebut akan berubah menjadi perkataan imbuhan awalan. Okey, kalau awak tambah di belakang, contohnya makan, awak tambah nun, makan, makanan. Okey, makanan akan menjadi imbuhan akhiran. Begitu juga kalau awak tambah kedua-dua sekali, di depan dan di belakang. Contoh, awak tambah makanan. Awak tambah di hadapan dan nan di belakang, nun. Jadi pemakanan. Okey, pemakanan awak tambah di depan dan di belakang, pemakanan akan jadi imbuhan apitan. Okey, 3 perkara ni, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, awak akan pelajari di dalam unit 1, indahnya negaraku. Unit 2, jauh perjalanan, luas pemandangan. Dan juga unit 3, negeri cantik, budaya menarik. Okey, dalam 3 tajuk ni awak akan belajar imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan
apitan. Baik. Seterusnya bidang akidah. Okey, bidang akidah memfokuskan kepada tajuk berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun iman. Okey, awak akan belajar dalam bidang akidah ini, awak akan belajar tentang nama Allah. Baik, nama Allah ada berapa? Asmaul Husna, nama-nama bagi Allah Taala. Baik, Asmaul Husna, nama Allah terdapat 99 nama Allah Taala. Tetapi untuk tahun 3 awak akan memfokuskan kepada yang ini, unit 1. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Awak akan fokus kepada 2 nama sahaja, Al-Alim dan Al-Hakim. Nanti kita akan pelajari. Dan awak juga akan didedahkan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Awak dah belajar. Rukun iman ada 6. Okey, yang 5 tu apa? Yang 5, rukun iman ada 6 perkara. Kalau yang 5 perkara tu apa? Okey, yang 5 perkara ialah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian solat 5 waktu sehari semalam. Kemudian berzakat, menunaikan haji bagi yang mampu. Dan yang last sekali ialah solat syahadah, solat puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Itu 5 rukun Islam. Yang ni 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, ada 6. Okey, tapi untuk tahun 3 awak hanya akan belajar tentang beriman kepada kitab. Okey, nanti kita akan pelajari dengan lebih lanjut, lebih banyak lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada kitab? Okey, ia diharapkan dapat mencapai benteng. Ia diharapkan dapat menjadi benteng dalam kehidupan seharian serta asas dalam tindakan. Maksudnya pelajaran akidah ni diharapkan supaya awak, bila awak dah tahu, dah belajar akidah ni, awak akan mampu, perkara ni akan mampu menjadi panduan dan benteng untuk anda semua, panduan di dalam kehidupan seharian anda. Okey, seterusnya bidang ibadah. Bidang ibadah memberikan tumpuan terhadap tuntutan untuk memenuhi fardu ain dan fardu kifayah agar dapat diamalkan secara istiqamah dalam kehidupan. Okey, ibadah ni maksudnya amal ibadah. Akidah tadi kalau awak pernah belajar kan, tahun 2, tahun 1, akidah tu maksudnya pegangan, benda yang awak pegang, ada di dalam pemikiran, ada di dalam hati awak. Itu yang awak pegang, kepercayaan. Itulah akidah. Akidah berkaitan dengan kepercayaan. Adapun ibadah ni berkaitan dengan perbuatan, amalan awak sehari-harian. Okey, bidang ibadah memberikan tumpuan terhadap tuntutan untuk memenuhi fardu ain. Fardu ain maksudnya perkara amalan yang semua orang Islam perlu buat. Setiap orang perlu buat. Tak boleh nak wakilkan. Contohnya sembahyang. Tak boleh awak nak cakap, saya wakilkanlah kepada kakak, kepada abang saya untuk sembahyang untuk saya. Tak boleh. Awak kena sembahyang, solat sendiri. Maksudnya semua orang perlu solat. Tak boleh nak wakil. Kalau boleh solat secara berjemaah. Kalau tak boleh berjemaah, seorang-seorang pun boleh. Yang penting awak perlu solat. Itu fardu ain. Maksudnya perkara yang diwajibkan ke atas setiap individu. Dan fardu kifayah. Fardu kifayah ialah perkara yang wajib tetapi terhadap sebahagian sahaja. Contohnya sebahagian orang dah buat, jadi
terlepaslah kewajipan terhadap orang lain. Contohnya apa? Contohnya menguruskan jenazah. Adapun solat sembahyang jenazah. Kalau ada yang dah solatkan, dah uruskan, terlepaslah kewajipan terhadap orang lain. Okey, agar dapat diamalkan secara istiqamah dalam kehidupan. Istiqamah maksudnya secara berterusan, secara konsisten. Okey, bukan kita bukannya hari ni kita buat, besok kita tak buat. Lusa buat, lepas tu tak buat lagi. Tak, kita perlu istiqamah, maksudnya perlu berterusan, sentiasa, secara berterusan. Okey, dalam bidang ibadah, pada tahun 3 awak akan belajar bersuci daripada hadas. Okay, hadas tu apa? Nanti kita akan bincang. Yang kedua, solat yang sempurna. Macam mana solat yang sempurna? Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, sunat ab'ad dan sunat hayat. Apa ab'ad? Apa hayat? Kita akan belajar. Yang penting, ab'ad dan hayat ni ada kaitan dengan solat, dengan sembahyang. Okey, baik. Seterusnya kita berpindah kepada bidang sirah. Bidang sirah menjelaskan perkara yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dapat memberikan iktibar bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan sunnahnya. Okey. Apa beza antara sirah dan sejarah? Awak dah belajar sejarah dalam pendidikan Islam. Kalau awak baca buku, awak dah belajar tahun lepas, awak akan cakap, sirah ni sama je macam sejarah. Jadi apa beza antara sirah dan sejarah? Okey, baik. Kalau awak belajar sirah, awak akan dapati semua tajuk yang awak pelajari berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok sini. Unit 1, wahyu teragung. Awak akan belajar tentang macam mana Nabi menerima wahyu. Wahyu yang pertama. Unit yang kedua, meneladani sifat tabligh. Okey, antara sifat yang wajib bagi seorang rasul ialah tabligh. Tabligh maksudnya menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu, menyampaikan segala perintah Allah Taala. Itu tabligh. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Yang ketiga, awak akan belajar tentang sirah, sejarah Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Okey, baik. Untuk menjawab soalan tadi, sirah, semua pelajaran di dalam sirah ni berkaitan dengan Nabi Muhammad, berkaitan dengan Rasulullah. Manakala kalau sejarah, awak belajar subjek sejarah, sejarah akan berkait dengan semua benda. Maksudnya semua kejadian yang telah lepas, semua peristiwa yang telah berlaku, yang bersejarah, yang lepas-lepas tu awak akan belajar di dalam subjek sejarah. Okey, itu subjek sejarah. Tapi di dalam sirah awak akan memfokuskan sejarah berkaitan dengan Nabi Muhammad sahaja, berkaitan dengan Rasulullah sahaja. Jadi sirah ni lebih khusus lagi berbanding sejarah. Sebab itulah sirah ni awak belajar di dalam pendidikan Islam. Sejarah awak akan belajar satu subjek yang khusus, itu sejarah. Okey, seterusnya bidang adab. Okey, bidang yang terakhir ialah bidang adab. Dalam bidang adab, dicakap bidang adab membincangkan 4 aspek utama, iaitu adab terhadap diri sendiri, adab terhadap kehidupan bersosial, adab terhadap Rasulullah, dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam bidang adab awak akan pelajari 4 unit. Unit yang pertama, jaga adab tidurmu. Yang kedua, ilmu dituntut, adab dipelihara. Unit yang ketiga, mari bersyukur. Unit yang keempat, cintakan sunnah Rasulullah. Okey. Yang pertama, jaga adab tidurmu. Okey, itu berkaitan dengan diri sendiri. Yang kedua, ilmu dituntut, adab dipelihara.
berkaitan dengan kehidupan bersosial. Bersosial ni maksudnya kehidupan awak dengan masyarakat, awak dengan orang lain. Kalau di sekolah, awak dengan kawan-kawan, awak dengan guru, dengan cikgu dan semua yang berada di sekolah. Okey. Kalau di rumah, awak dengan keluarga, awak dengan abang, dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan ayah. Itu adab, maksudnya kehidupan bersosial. Okey. Ilmu dituntut, adab dipelihara, memfokuskan kehidupan bersosial. Yang ketiga, mari bersyukur, berkaitan dengan adab terhadap Allah Ta'ala, mensyukuri segala nikmat Allah. Okey, yang terakhir, cintakan sunnah Rasulullah. Okey, berkaitan dengan adab terhadap Rasulullah. Okey, itulah 7 bidang yang anda pelajari di dalam pendidikan Islam tahun 3. Okey, baik. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang jadual waktu belajar dan buku apa yang awak perlu sediakan. Okey. Untuk waktu pembelajaran bersemuka yang biasa awak belajar di sekolah, pendidikan Islam terbahagi kepada 3 waktu. Okey, untuk waktu pendidikan Islam ada 3 waktu yang berlainan. Okey, yang pertama Al-Quran. Awak kan ada dalam jadual awak akan ada Al-Quran satu masa. Biasanya Al-Quran ni 2 atau 3 masa, bergantunglah. Tetapi Al-Quran tu satu waktu yang khusus. Kemudian ulum Islamiyah satu waktu yang khusus. Kemudian Jawi satu waktu yang khusus. Jadi awak akan lihat pendidikan Islam terbahagi kepada 3 bahagian, Al-Quran, ulum dan Jawi. Okey, 3 waktu yang berbeza. Awak akan dapati ada 3 waktu yang berbeza. Al-Quran berkaitan dengan tilawah, hafazan, kefahaman dan tajwid. Jawi, bidang jawi sahaja. Jangan campur jawi dengan benda lain. Okey. Untuk ulum Islamiyah, dalam ulum Islamiyah, awak akan belajar hadis, akidah, ibadah, sirah dan adab. Okey. Kalau awak ingat, tadi Ustaz cakap terdapat 7. Terdapat 7 bidang dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Tapi sekarang di sekolah awak akan belajar 3 waktu sahaja, 3 bahagian sahaja. Maksudnya 7 bidang akan dipecahkan kepada 3. 7 pecahkan kepada 3. Okey. Yang pertama bidang Al-Quran. Al-Quran awak dah belajar awak dah dapat satu waktu yang khusus untuk bidang Al-Quran. Dah settle Al-Quran. Al-Quran ni tilawah, hafazan, kefahaman dan tajwid. Settle. Kemudian Jawi. Jawi pun sama. Jawi yang ini, yang Jawi. Bidang Jawi awak akan belajar satu masa yang khusus untuk Jawi. Dah settle. Tinggal lagi 5 bidang. Hadis, akidah, ibadah, sirah dan adab awak akan belajar dalam masa ulum Islamiyah. Okey, ulum Islamiyah. Okey, benda ni akan berlaku jika awak belajar secara bersemuka. Maksudnya awak datang ke sekolah untuk kita belajar macam biasa. Okey, tetapi untuk waktu PTPR sekarang, cikgu akan membuat penggiliran. Okey, contohnya Al-Quran, selepas Al-Quran, minggu seterusnya kita akan belajar ulum Islamiyah. Minggu seterusnya kita akan belajar Jawi, sebagai contoh. Jadi 3 bidang ni, 3 bahagian ni kita akan gilir-gilir, membuat penggiliran. Okey, daripada aspek buku pula, untuk buku pula, cikgu nak awak sediakan 3 buku tulis yang berbeza. Okey, ni untuk waktu pembelajaran yang normal, yang biasa. Awak perlu ada 3 buku tulis. Kenapa? Sebab awak ada 3 waktu yang berbeza. Al-Quran 1 buku tulis, ulum 1 buku tulis, Jawi 1 buku tulis. 3 buku yang berbeza. Okey, jadi untuk waktu sekarang awak hanya boleh sediakan Al-Quran dan ulum dulu, 2 buku dahulu. Nanti ikut arahan seterusnya. Baik. Take note, ingat, sediakan buku tulis yang sesuai. Okey, macam saya cakap tadi,
macam yang ke atas ni, 3 buku tulis yang berbeza. Okey, kena sediakan buku tulis yang berbeza. Dan gunakan buku tulis yang betul. Maksudnya kalau awak belajar Al-Quran, gunalah buku tulis Al-Quran. Kalau belajar ulum, gunalah buku tulis ulum Islamiah. Okey. Dan nanti awak akan dapat juga buku aktiviti. Selain daripada buku teks, awak akan dapat juga buku aktiviti untuk pendidikan Islam. Mungkin buku aktiviti juga kita akan gunakan di dalam pembelajaran. Nanti awak ikut sahaja arahan-arahan di dalam pembelajaran nanti. Akhir sekali ialah refleksi. Baik. Sekarang cikgu nak awak buat satu aktiviti untuk minggu ni. Aktiviti untuk minggu ini ialah refleksi. Maksudnya awak dah dengar penerangan tadi. Sekarang saya nak awak fikir dan tulis. Yang pertama, apakah bidang pendidikan Islam tahun 3 yang menarik minat anda, yang anda minat? Daripada 7 tadi, 7 bidang. Al-Quran, sirah, hadis, sirah, ibadah, akidah, dan semua sekali ada 7 bidang. Okey, daripada 7 itu, awak pilih satu bidang yang awak rasa awak paling minati. Dan yang kedua, kenapa? Kenapa awak minat? Contohnya, awak minat Al-Quran. Bidang yang paling saya minati ialah Al-Quran. Kerana, kenapa? Terangkan. Okey. Cikgu nak awak tulis jawapan awak dekat bahagian komen. Awak dekat bahagian jawapan. Awak buka awak punya Google Classroom. Buka akaun Google Classroom. Nanti awak isikan kehadiran untuk minggu ni. Isi kehadiran. Yang kedua, awak isi kehadiran, awak ikut sahaja arahan kat situ. Contohnya tulis nama penuh. Tulis nama penuh, kemudian hantar. Tulis nama dekat sini, nama penuh, kemudian turn in. Yang kedua, awak buka bahan pembelajaran, awak buka link yang disediakan dan tengok penerangan tentang pembelajaran pada minggu ini. Dan yang terakhir sekali ialah aktiviti yang ni, refleksi. Untuk aktiviti, cikgu nak awak tulis jawapan awak dekat awak punya GC, ruangan jawapan ni awak tulis. Yang contoh dekat sini ialah berkaitan dengan kehadiran. Okey. Untuk aktiviti pun sama juga. Awak buka, awak tulis jawapan awak dekat sini. Dah siap tulis, lebih kurang 50 perkataan saja. Jangan panjang. Lebih kurang 50 perkataan. Maksudnya lebih kurang 5 ayat sahaja. Jangan terlalu panjang. Jangan juga terlalu pendek. 3 hingga 5 ayat tu okey. Tulis kat sini, kemudian awak turn in. Bila dah turn in, dia akan keluar macam ni. Macam contoh yang cikgu bagi. Ini ialah contoh. Okey, baik. Itu sahaja untuk minggu ini. Saya harapkan awak semua boleh memahami dan tahu apa yang akan kita pelajari dalam pendidikan Islam pada tahun ini. Okey. Itu sahaja. Semoga semua berjaya menjalankan aktiviti. Semoga semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.